Semua data semua okey ya. Sampai satu. Kalau ada boleh buka muka surat. Dengar tak suara-suara saya? Okey, muka surat 176. Buku teks Sains tingkatan 1. Hari ini kita masuk subtopik seterusnya iaitu campuran. Apakah itu campuran? Campuran terdiri daripada dua atau lebih unsur atau sebatian yang bercampur secara fizikal. Campur secara fizikal, bukan campur secara kimia. Okey, masuk. Diasingkan. Contohnya gambar dia bagi tu koktel. Koktel ni kita boleh asing dia punya cherry, dia punya ayak, dia punya apple. Kita boleh asingkan. Kalau biasa minum koktel lah, kalau tak biasa minum macam mana? Saya pun tak biasa pun minum. Ais batu campur, air batu campur. Ada ais campur dengan jagung, campur dengan cendol, dengan apa nama, campur sirap, campur jagung, campur aiskrim, campur batu pasir. Tapi bila kita makan, kita boleh prasing lagi. Nak makan jagung dulu makan, nak makan apa ni cok kodok dulu makan. Makan aiskrim dulu pun boleh. So ini kita panggil sebagai, kita tak panggil dia sebagai sebatian, kita panggil dia campuran kerana dia masih lagi boleh diasingkan. Contoh lain saya bagi kopi, ayak kopi. Kita boleh asing lagi ya kopi dengan dalam ayak tu. Kita boleh asing sampailah jadi ayak jernih balik, kopi tu keluar balik semua pun boleh. Okey. Kaedah pengasingan campuran. Bagaimanakah satu campuran itu dapat diasingkan? Kita boleh mengasingkan semua campuran-campuran ini melalui beberapa kaedah. Boleh tengok muka surat 177. Okey, 177 kita ada 7 cara untuk mengasingkan campuran. Okey, 7 cara untuk mengasingkan campuran. Cara yang pertama ialah menggunakan kaedah penurasan. Kaedah yang kedua, penyulingan. Yang ketiga, pemisahan menggunakan magnet. Yang keempat, pengenapan. Yang kelima, pengapungan. Yang keenam, kromatografi. Dan yang ketujuh, penapisan. Inilah ketujuh-tujuh kaedah yang kita boleh gunakan untuk mengasingkan sesuatu campuran. Okey. Kaedah-kaedah ini bergantung kepada jenis-jenis campuran tu lah. Campuran jenis mana nak guna kaedah yang mana. Okey. Teknik dia gantung kepada sifat-sifat fizik dan keadaan jirim bahan-bahan tu. Kalau halui ataupun kasar, ada kaedah yang berbeza. Kalau dia bentuk cecair, kaedah yang berbeza. Okey. Alright. Mari kita tengok. Mengapakah ayah menggunakan penapis? Dah tua nak minum kopi dengan sabuk-sabuk. Ayah mengasihkan sadak kopi daripada ayak kopi. Anda boleh tersedak jika minum kopi yang tidak ditapis. Itu soal perbualan seorang anak dengan seorang ayah. Okay, mari kita tengok kaedah yang pertama iaitu kaedah penurasan. Kaedah ini selalu kita guna di dalam makmal. Okey, kaedah penurasan. Apakah dia kaedah penurasan?
Okay. Digunakan untuk menghasilkan bahan pepeja yang tidak larut daripada cecair. Okay. Penurasan kita menggunakan kertas turas. Dia adalah sejenis kertas yang biasanya terdapat di makmal. Okay, kita buat dia bentuk kon, tuang ayak kopi masuk dalam kertas turas tu, kon tadi, yang berbentuk kon tadi. Jadi ayak kopi akan mengalir turun ke bawah, manakala sodak kopi akan tertinggal di kertas turas. Okey. Ini kaedah yang pertama, iaitu kaedah makmal. Nak mengasingkan hasil daripada eksperimen. Okey. Jadi nanti buka sekolah, kita akan mencuba kaedah penurasan ini di makmal. Nanti awak akan belajar apakah dia kertas turas. Boleh tengok gambar di aktiviti 6.4. So kertas turas tu dia buat bentuk kon. Dia bubuh dalam corong turas. Kemudian masukkan campuran pasiak dengan ayak. Ayak akan turun ke bawah, pasiak akan tersangkut dekat kertas turas. Lepas tu kita boleh angkat kertas turas tu dan kita keringkan dan kita akan dapat pasiak. Okey. Kaedah yang kedua ialah kaedah penyulingan. Yang ini ialah kaedah teknik yang digunakan untuk mengasingkan campuran cecair dan cecair. Contohnya, hang campur ayak dengan alkohol. Alkohol tu contoh dia sanitizer. Hand sanitizer hang tu, hang tuang masuk dalam cawan dengan campur ayak masak. Lepas tu nak minum, tak kira mabuk. Tu dia. Okay. So kita boleh asingkan ayak dan alkohol itu dengan menggunakan kaedah penyulingan. Alkohol ni bukan minuman keras saja. Bahan-bahan lain pun banyak mengandungi alkohol. Minyak wangi, sanitizer, sabun. Okay. Okay. Macam mana kaedah penyulingan ni dibuat? Okay, awak boleh tengok gambar dekat aktiviti 6.5. Iaitu campuran ayak dan alkohol. Baru sebut-sebut dasar. Okay. Dalam ni dia ada tunjuk gambar campuran ayak dengan alkohol. Jadi kaedah nak mengasingkan dia itu kita gunakan kaedah penyulingan. Kalau awak perasan dalam makmal kita ada ayak suling. Untuk buat eksperimen. Selalu kita buat eksperimen guna ayak suling, tak pakai ayak paip. Pasal apa? Pasal ayak paip dah campur dengan klorin. So bila campur dengan klorin, takut eksperimen hang tak jadi ya, sebab ada unsur lain dalam larutan itu, iaitu klorin. So ayak paip tu kita akan suling dulu untuk dapatkan ayak suling. Ayak sahaja, semata-mata ayak, barulah hampa boleh buat eksperimen, barulah tak melingkup. Okey. Saya akan terangkan tentang penyulingan ni. Okey, nampak no? Nampak aku takkan tak nampak lagi tau ni. Okey, baik. Ini nama dia alat penyulingan ayak. Okey, macam mana dia proses dia berlaku? Ayak campur alkohol hang bubuh dalam kelalang ni. Kelalang bulat ni. Okey. Kemudian kita panaskan dia, bubuh api nyala kat bawah ni. Ayak dalam ni akan dipanaskan dan dia akan mendidih. Ayak yang warna biru yang saya tanda ini, dia akan mendidih. Bila dia mendidih, dia jadi apa?
dia jadi wap ayak. Saya buat dia warna hijau. Kan bila mendidih kan dia keluar wap. Wap tu akan pergi ke mana? Dia nak keluar sini tak boleh, dia bubuh gabui. Tu wap ayak tu pergi mana? Dia akan main ke lubang ni. Warna hijau saya buat ni, dia pun masuk ke kondenser Liebig nama dia. Wap tu akan masuk ke dalam kondenser Liebig. Okey. Apa dia fungsi kondenser Liebig ni? Dia akan mengkondensasikan. Kan tadi dia dalam bentuk wap ayak. Daripada biru ni ayak, kita panaskan mendidih. Dia jadi wap ayak yang warna hijau ni. Masuk ke dalam kondenser Liebig. Lepas tu, kita buat masuk ayak. Saya buat ayak tu color orange. Kita buat masuk ayak. Ayak lain, ayak pipe. Buat masuk ni, saya duk tanda color orange ni, masuk kot dalam lubang ni. Dia akan main penuh kat luar ni. Dia tak masuk dalam pipe yang ada wap tu tak. Dia duduk kat luar ni je. Keliling ni je. Keliling ni akan dikelilingi oleh ayak. Dan ayak keluar tu boleh keluar ke atas. Dia boleh keluar ke sana. Okay. Apa fungsi ayak yang masuk ni? Kan tadi ada wap ayak yang warna hijau tu. Tapi bila kita bubuh ayak, dia akan jadi sejuk. Bila sejuk itu terhasil, maka wap ayak tadi akan terkondensasi. Ini cerita macam ayak hujan. Okay. Wap ayak daripada ayak laut tu naik jadi awan, awan kumpul, naik atas langit sampai sejuk, dia akan terkondensasi. Tukar jadi ayak hujan. Samalah juga macam ni. Tujuan kita masukkan ayak warna oren ni, ayak biasa tu, tujuannya nak sejukkan pipe kondenser tu. Bila pipe kondenser tu sejuk, wap ayak yang warna hijau ni akan terkondensasi dan menjadi titisan-titisan ayak. Jadi ayak boleh keluar masuk dalam bikar. Ayak yang saya bulatkan dengan warna purple ini, inilah yang kita panggil ayak suling. Dia cuma tinggal ayak saja. Alkohol tadi tidak akan ada lagi di dalam ayak ini. Alright. Itu cerita tentang penyulingan. Faham tak ni? Cikgu. Suara Faham, siapa? Cikgu. Apa, Aaron lah? Ya, Cikgu. Aaron memang jangan faham. Bagus, Aaron, bagus. Okey, kita teruskan pula dengan kaedah yang ketiga, iaitu dekat muka surat 168 ni. 168. Awak boleh 180, tengok Cikgu. 180 darjah 6.22. Macam mana kita dapat minyak wangi? Didihkan ayak dengan kelopak bunga ros. Lepas tu bila dia mendidih, dia jadi wap. Wap tu pun akan dikondensasi, dapatlah minyak lepon pati. Bunga tadi dapatlah minyak wangi. Hamba spray lah dekat ketiak hang. Okey. Ketiga ialah kaedah pemisahan menggunakan magnet. Ini senang. Okey, contohnya kita ada banyak campuran pasyak dah. Kita ada pasyak campur dengan paku. Kita nak ambil paku lagu mana? Kita gunakan magnet. So bila kita lalukan magnet atas dia, paku akan naik, melekat. Pasyak ni melekat dah. Jadi terasinglah pasyak dengan paku. Ini kaedah pemisahan menggunakan magnet. Okey. Magnet yang sangat kuat digunakan untuk mengasingkan besi dan keluli daripada bahan buangan yang lain. Yang dalam timbunan sampah ni ada besi, ada plastik,
duduk sekali. So, bila depa lalu magnet besar tu, guna berdoza tu, besi akan melekat. Plastik Tak. untuk mengasingkan. Kaedah menggunakan magnet. Seterusnya kita ada kaedah yang keempat, iaitu kaedah pengenapan. Apa yang anda dapat perhatikan jika pasiak masuk dalam bikar berisi air? Apa jadi? Adakah pasiak tu terapung? Tidak. Pasiak akan tenggelam ke bawah. Ini kita panggil kaedah pengenapan. Okey. Contohnya air sungai bawa pasiak banyak. So kita nak asingkan pasiak dengan air sungai tu, depa buat empangan besar. Jadi sampai ke empangan tu, pasiak akan mendak ke bawah pasal dia mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi daripada air. So pasiak akan mendak di bawah, tinggallah air di bahagian atas. Jadilah air yang jernih. Okey, itu kaedah pengenapan. Okay. Pengapungan. Pengapungan. Dan terapung di atas bukan air. Contoh ya, minyak. Adalah air. Minyak akan terapung kerana minyak kurang tumpat berbanding dengan air. Okey, jadi kita boleh asingkan minyak dengan air dengan menggunakan kaedah pengapungan. Ataupun contoh lain cikgu bagi, sungai penuh dengan pencemaran sampah-sampah. Pampers ada, tayar basikal ada, rumah pun ada. Okey, penuh dengan sampah sarap. Kita nak asingkan dengan menggunakan kaedah pengapungan. Sampah-sampah yang terapung senang kita nak kutip. Jadi kita nak asingkan air tu daripada tayar, kasut, pampers dengan menggunakan kaedah pengasingan. Tapi benda-benda yang lebih tumpat, contohnya pasiak, tanah akan tenggelam ataupun mendak di bahagian bawah. Yang tu kita boleh asingkan dengan menggunakan kaedah pengenapan. Jadi kita akan dapat air sungai yang bersih berkilat, boleh mandi hari-hari. Tak payah ada banyak bil air dah. Dan kaedah yang terakhir cikgu nak cerita iaitu kaedah kromatografi. Apa benda kromatografi ni? Ini menggunakan bahan kimia. Kaedah pengasingan setiap penulisan dan penyelidingan memerlukan jumlah campuran yang banyak untuk asingkan bahan. Bagaimanakah caranya untuk asingkan jumlah campuran yang sedikit? Contohnya, tengok tu. Kita ada kek, donat yang berwarna-warni. Okay, macam mana kita nak asingkan warna tu daripada donat? Contohnya donat tu color merah. Macam mana kita asingkan color merah tu, nak bagi donat tu color asai? Okay, menggunakan kromatografi, iaitu menggunakan bahan kimia. Okay, kaedah ini biasa digunakan untuk memeriksa warna dalam dakwah pen. Kita juga boleh memeriksa air macam salah kuning kan, balik celup dalam dia punya bahan putih. Itu menunjukkan ayam itu telah pun disapu dengan pewarna makanan. So ayam tu tidak segar.
Kalau hang celup ayam kuning dalam bahan kimia ni dan dia masih kekal warna kuning, tak ada warna yang turun, ayam itu ayam yang segar. Ini kaedah, apa benar nama dia kaedah tadi? Kokromatografi. Okey, kaedah ni dia selalu guna di kilang-kilang. Bila mereka keluar produk coklat ke apa-apa, mereka akan test lah. Sama ada pewarna apa semua tu adakah sesuai selamat dimakan oleh Aaron. Takut Aaron makan tu coklat kalau merah, dia punya muka jadi merah. Dia makan coklat kuning, muka jadi kuning. Itu bahaya. Ada soalan Awak motivasi. jadi saya kenal juga. Alah, relax lah Aaron. Kan artis. Okey, ada soalan setakat ni? Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, aku bagi latihan praktis formatif 6.2 muka surat 184. Soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Itu sahaja soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Muka surat 184. Praktis formatif 6.2. Soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Ini buat dalam buku latihan. Okey, ini buat dalam buku latihan. Buat dalam buku nota yang mana? Ni dia guna soalan pasal salin. Dalam buku nota. Aaron salin elok-elok Baru Okey. pandai baca. Baru pandai baca, pandai salin. Sambil salin sambil baca sikit nanti yang pandai bacalah. Okey, muka surat. Mana pula dah muka surat? Ini muka surat berapa? 177. Terlepas pula. 177 itu Rajah 6.19. Salin teknik pengasingan dan dia punya dia punya ni kita panggil sebagai rating ataupun peta minda. Okey, gambar tu tak payahlah. Gambar coklat lah, gambar tepung tu tak payahlah. Yang tu teknik pengasingan, kemudian turun bawah ada penurasan, penyulingan, pemisahan apa semua tu. Salingan tu je. Gambar rajah itu saja. Gambar rajah 6.19 muka surat 177 di dalam nota. Okay, clear? Okey, kita ambil kehadiran dulu sebelum awak semua belah. Aaron ada. Echah ada. Adam ada. Farish Farhan ada. Farish ni bagus tak minggu ada. Fatnin Akilah ada. Nang Ina siapa bela? Nik Muhammad Akil. Okey, Nik Muhammad Akil. Kemudian Haikal Dini. Kemudian kita ada Muiz. Kemudian seorang lagi ialah Aina baru nak masuk. Kelas dah habis dah. Langsung masuk ke sebelah, masuk ke berapa? Apa yang baru masuk tadi? Ni Najlah. Ni Najlah. Kelas saya selalunya setengah jam je. Eloklah masuk dah habis dah. Habis dah. Habis dah baru nak masuk.
Awak tak masuk awal-awal tadi. Okey, ni dah jelas cikgu sebut. Latihan dengan nota. Latihan muka surat 184, praktis formatif 6.2, soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Itu latihan. Untuk nota muka surat 177, gambar rajah 6.19. Salin gambar rajah 6.19 dalam buku nota. Okey, 10 orang main ni. Tahniah. Terima kasih banyak-banyak. Kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Bye-bye.